Salam sejahtera, selamat pagi tuan-tuan dan puan. Ini keputusan Muktamad. Syed Saddiq kekal bebas. Tahniah diucapkan kepada Syed Saddiq Syed Abdul Rahman yang akhirnya dibebaskan secara muktamad. Ahli Parlimen Muar, Syed Saddiq Syed Abdul Rahman kekal dibebaskan daripada sabitan dan hukuman terhadap 4 pertuduhan bersubahat melakukan pecah amanah, salah guna harta dan pengubahan wang haram, membabitkan dana Angkatan Bersatu Rakyat anak muda armada 6 tahun lalu. Keputusan dengan majoriti 2-1 itu dibuat oleh panel 3 hakim yang diketuai sendiri oleh Presiden Mahkamah Rayuan Datuk Seri Abu Bakar Jais bersama 2 lagi hakim Mahkamah Persekutuan, Datuk C. Muhammad Ruzima Ghazali dan Datuk Colin Lawrence Sequara. C. Muhammad Ruzima dan Sequara membentuk majoriti, manakala Abu Bakar menentang dengan menyampaikan keputusan berbeza. Syed Saddiq yang berada di luar kandang tertuduh kelihatan tenang ketika mendengar keputusan mahkamah itu. Mengikut pertuduhan, Syed Saddiq didakwa bersubahat dengan Rafiq Hakim Al-Azali yang ketika itu penolong bendahari armada untuk melakukan pecah amanah terhadap dana armada berjumlah 1 juta ringgit Malaysia di CIMB Bank Berhad di KL Central pada 6 Mac tahun 2020. Pertuduhan dibuat mengikut Seksyen 406 Kanun Keseksaan yang membawa hukuman maksimum penjara 10 tahun dan sebatan dan denda jika sabit kesalahan. Jadi tahniah diucapkan kepada Syed Saddiq Syed Abdul Rahman kerana akhirnya kita mendapat keputusan yang menyebelahi Syed Saddiq Syed Abdul Rahman. Dia kekal bebas, dibebaskan daripada penjara atau hukuman atau denda. Jadi semua pertuduhan telah pun kita ketahui apa keputusan dia. Okey. Jadi sekali lagi kita ingin mengucapkan tahniah kepada beliau. Okey, dibebaskan. Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Berikut ialah keputusan untuk kes Syed Saddiq Syed Abdul Rahman untuk beliau sedang membuat rayuan. Syed Saddiq Syed Abdul Rahman tiba di Mahkamah Persekutuan Istana Kehakiman bagi mendengar keputusan rayuan akhir pihak pendakwaan untuk mengetepikan pembebasannya berhubung 4 kes menyeleweng dana Angkatan Bersatu Anak Muda Armada di Mahkamah Persekutuan Putrajaya pada hari ini. Panel Hakim Mahkamah Persekutuan sekarang ini sedang membacakan penghakiman membabitkan rayuan akhir kes Ahli Parlimen Muar Syed Saddiq Syed Abdul Rahman atas tuduhan pecah amanah, salah guna dana armada dan juga atas pertuduhan pengubahan wang haram. Pada awal prosiding, Presiden Mahkamah Rayuan iaitu Datuk Seri Abu Bakar Jais memaklumkan setiap hakim akan membaca ringkasan penghakiman masing-masing. Beliau berkata, perlu diingatkan agar semua pihak mendengar keseluruhan penghakiman yang akan dibacakan oleh setiap hakim. Selepas setiap hakim selesai membaca penghakiman masing-masing, keputusan akan dibacakan, kata hakim itu. Turut bersidang dalam panel hakim terbabit iaitu Datuk C. Muhammad Ruzima Ghazali dan juga Datuk Colin Lawrence Sequara. Pada ketika ini, Hakim C. Ruzima sedang membacakan penghakiman ringkasnya. Hakim Abu Bakar telah selesai membaca penghakimannya sebentar tadi, manakala Hakim Colin masih menunggu giliran. Tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, inilah keputusan terkini untuk kes Syed Saddiq Syed Abdul Rahman. Adakah kita akan melihat beliau akan dipenjarakan atau beliau akan dibebaskan? Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera, selamat pagi. Ini puncak kekalahan Pakatan Harapan. Sama ada dalang di sebaliknya, sama ada manusia-manusia yang dengki dan khianat di sebaliknya, sama ada rancangan yang gagal dilaksanakan, ataupun sama ada memang ada satu motivasi yang tertentu yang menyebabkan rakyat memilih BN UMNO dan bukan PKR, Pakatan Harapan, DAP bersatu bersama wawasan PAS.
ini semua tidak dipilih. Ini sebenarnya puncak kekalahan Pakatan Harapan. Apa sebenarnya yang berlaku? Mari kita sama-sama bincangkan. Dalam video kali ini kita akan membincangkan apa sebenarnya puncak kekalahan Pakatan Harapan atau PH. Analisis ini bukan bertujuan untuk menyalahkan mana-mana pihak. Mana-mana pihak tidak dipersalahkan, tetapi juga untuk melihat beberapa faktor utama yang lazim mempengaruhi pilihan raya. Pertama, tuan-tuan dan puan-puan, pastilah isu kos sara hidup yang masih menjadi kebimbangan utama rakyat. Walaupun kerajaan telah memperkenalkan pelbagai bantuan dan inisiatif, sebahagian pengundi masih lagi merasakan tekanan harga barang, kos makanan, perbelanjaan harian belum benar-benar berkurang. Dalam pilihan raya, persepsi rakyat terhadap ekonomi menjadi faktor yang paling penting. Kedua, masalah persepsi terhadap kepimpinan dan prestasi kerajaan terutamanya di Persekutuan. Sebahagian pengundi mempunyai jangkaan yang tinggi selepas PH membentuk kerajaan. Apabila terdapat janji-janji yang dilihat belum dipenuhi atau pelaksanaan dasar yang dianggap perlahan, ia boleh mengurangkan keyakinan pengundi. Dalam politik, persepsi kadangkala lebih kuat daripada realiti. Ini memang kebenarannya. Ketiga, pastinya kemungkinan ada kelemahan jentera dan strategi kempen. Pilihan raya bukan sekadar bergantung kepada manifesto yang baik, tetapi juga keupayaan menyampaikan mesej kepada pengundi. Jika lawan sedia ada lebih berkesan menggunakan media sosial, mendekati akar umbi dan menguasai naratif, kelebihan itu boleh diterjemahkan kepada undi. Keempat, pengundi atas pagar memainkan peranan besar. Golongan ini lazimnya tidak terikat dengan mana-mana parti. Mereka membuat keputusan berdasarkan isu semasa, calon tempatan dan juga sentimen-sentimen ketika kempen. Jika Pakatan Harapan gagal meyakinkan kumpulan ini, kesannya boleh menjadi sangat besar. Kelima, pastinya faktor calon. Dalam banyak kawasan, pengundi bukan hanya melihat logo parti, tetapi juga melihat kredibiliti calon. Mereka melihat dalam rekod perkhidmatan, hubungan dengan masyarakat, dan imej pribadi sering menentukan keputusan pilihan raya, terutama dalam pertandingan yang sengit. Keenam, kerjasama di antara parti juga memberi satu kesan. Sekiranya berlakunya perpecahan sokongan, konflik dalaman, atau kesukaran menyelaraskan jentera gabungan, ia boleh melemahkan kekuatan seluruh parti itu ketika berdepan dengan lawan. Akhir sekali perlu diingat bahawa tiada satu faktor sahaja yang menentukan kemenangan atau kekalahan. Lazimnya keputusan pilihan raya merupakan gabungan pelbagai faktor seperti ekonomi, kepimpinan, calon, strategi, kempen, sentimen semasa dan kadar keluar mengundi. Dalam sebuah demokrasi, kekalahan bukanlah penamat. Ia boleh menjadi ruang untuk melakukan penilaian semula, memperbaiki kelemahan dan membina semula keyakinan rakyat. Ya, begitu juga kemenangan bukan jaminan untuk terus menang jika harapan rakyat tidak dipenuhi. Apa pandangan tuan-tuan dan puan-puan? Adakah kekalahan PH lebih dipengaruhi oleh faktor ekonomi, strategi kempen, pemilihan calon atau isu lain? Kongsikan pendapat anda di ruangan komen. Jika anda menyukai analisis ini, jangan lupa tekan butang like, subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak terlepas video akan datang. Terima kasih kerana menonton. Jumpa lagi dalam video yang akan datang. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian. Sangat ramai yang bertanya kepada saya apakah reaksi daripada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim selepas kekalahan teruk memalukan Pakatan Harapan di PRN Johor. Demikian respon daripada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim selepas kekalahan PH kalah teruk di PRN Johor. Ini saya kongsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Beliau berkata, amanat rakyat, tanggungjawab pemimpin. Malam ini sejarah ditulis semula di bumi Darut Takzim.
Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim tampil mengucapkan tahniah kepada Barisan Nasional susulan kemenangan besar pada pilihan raya negeri Johor ke-16. Ini bukan sekadar kemenangan, ini adalah amanah. Tahniah kepada Barisan Nasional atas mandat yang diberikan daripada rakyat Johor. Semoga amanah ini dipikul dengan sebaik-baiknya demi kepentingan negeri dan juga rakyat, kata PMX. 3 pesan penting untuk PMX daripada PMX pada malam semalam ialah pertama, untuk Barisan Nasional, mandat ini mandat yang berat. Rakyat Johor tidak beri kosong. Mereka beri dengan harapan. Harapan jalan cepat siap, harapan harga barang turun, harapan anak muda ada kerja, harapan banjir yang tak lagi berulang-ulang, menjaga amanah dan jangan mensia-siakan. Untuk rakyat dan juga jentera pula, penghargaan setingginya kepada seluruh pengundi dan juga rakyat Johor yang telah menunaikan tanggungjawab, termasuk kepada jentera yang bekerja keras dan berusaha seupayanya. Demokrasi menang malam ini. Tidak kira kau undi siapa, yang penting kita keluar dan pilih masa depan Johor. Untuk Pakatan Harapan pula, mengingatkan semua calon Pakatan Harapan, sama ada yang menang atau tewas, agar terus berhikmat kepada rakyat. Kalah menang adat pertandingan, tapi berhikmat itu wajib. Pembangkang yang kuat sama dengan kerajaan yang lebih berhati-hati dapat diteruskan. Dan untuk Kerajaan Persekutuan, PMX menegaskan Kerajaan Persekutuan juga kekal komited untuk memastikan agenda pembangunan dan kesejahteraan rakyat Johor terus diperkasa dan ditambah baik. Kerajaan Persekutuan, negeri mesti diperkukuhkan. Hubungan di antara Kerajaan Persekutuan dan negeri mesti diperkukuhkan untuk memastikan negara Malaysia terus maju. Sebagai penutup, tuan-tuan dan puan-puan, Johor sudah membuat pilihan. Kini tiba masa pemimpin untuk membuktikan pilihan itu tepat. Tinggalkan politik gaduh-gaduh, tinggalkan politik dendam-dendam. Masanya untuk bekerja, masanya untuk tunaikan janji, masanya untuk jaga rakyat. Kuasa datang dari rakyat, dan kuasa itu mesti dipulangkan semula kepada rakyat dalam bentuk hikmat. Tahniah sekali lagi kepada Barisan Nasional yang amat berhormat, On Hafiz Ghazi dan seluruh kepimpinan. Tahniah juga kepada Pakatan Harapan kerana bertanding dengan semangat demokrasi. Johor baru bermula hari ini, maju Johor, sejahtera Malaysia. Tuan-tuan dan puan-puan, itulah pastinya ucapan atau respon daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim selepas kalah, PH kalah teruk di pilihan raya negeri Johor. Tinggalkan komen tuan-tuan dan puan. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Okey, salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Perlukah UMNO keluar daripada Pakatan Harapan? Setelah mereka menang di dalam PRN Johor, ini membuktikan bahawa UMNO memang kuat sekarang ini. Betullah kata Khairi Jamaluddin. Kenapa perlu tukar kalau sedang mendahului? Betul. Sekarang terbukti Barisan Nasional UMNO memang sedang dalam puncak kegemilangan semula, comeback. Jadi kerana itu ramailah dua kata bagi pendapat bahawa UMNO sekarang bolehlah untuk berfikir kedudukan mereka, kerana mereka semakin kuat. Jadi kerana itu timbullah persoalan seterusnya. Adakah terjadi lagi langkah Sheraton 3.0? Adakah terjadi langkah Sheraton 3.0? Ataukah kita akan melihat adanya agenda tersembunyi selepas ini?
Tidak mustahil selepas ini ada komplot yang akan menjatuhkan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kerana kekuatan UMNO sudah terbukti. Dan pastinya parti-parti lain kalau dipujuk dan diberikan penerangan serta diyakinkan bahawa UMNO berada dalam trek yang baru, dalam satu kekuasaan yang baru, era yang baru. Kalau mereka dapat diberikan keyakinan, tidak mustahil bahawa akan ada komplot untuk menjatuhkan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Adakah UMNO akan keluar daripada kerajaan dan membuat satu konspirasi komplot untuk menjatuhkan Datuk Seri Anwar? Bagi saya, perkara ini boleh berlaku. Tetapi pada masa yang sama, pada pendapat saya, ia mungkin juga tidak akan dilaksanakan sekarang. Sebab sudah alang-alang, orang bilang alang-alang. Tinggal berapa tahun lagi, tinggal berapa lama lagi untuk Datuk Seri Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri. Tidak berapa lama lagi kita akan ada PRU yang seterusnya, yang seterusnya. Jadi alang-alang daripada rosak segala-gala karena cubaan, konspirasi dan sebagainya. Lebih baik bersabar, tunggu sehingga pilihan raya umum, dan waktu itulah buktikan bahawa UMNO memang kuat dan boleh menjadi kerajaan Malaysia semula. Jadi lebih baik berfikir, ambillah keputusan yang logik, yang bukan ikut nafsu untuk semata-mata dapat dapat kuasa. Jangan sampai macam lah ada orang tu, kita udah cukup nombor, balik-balik dah cukup nombor, tapi tak cukup pun. Sampai sekarang belum cukup nombor. Sampai sekarang belum cukup nombor. Ya. Jadi ya ada kemungkinan untuk komplot itu biasalah dalam politik, itu perkara biasa dan tidak mustahil boleh berlaku. Tapi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, saya berharap semoga perkara itu tidak berlaku. Saya berharap supaya semua pemimpin politik Malaysia berfikiran terbuka, berfikiran tenang, sabar. Ya, sabar. Tinggalkan komen anda, apa pendapat anda, kita jumpa lagi, bye-bye. Oke, selamat pagi sekali lagi tuan-tuan dan puan-puan. Saya sekarang sedang bercuti di tempat yang sangat cantik, macam luar negara. Ya, tempatnya memang cantik lah. Oke. So, terbukti bahawa kepimpinan Un Hafiz di Johor sangat-sangat bagus. Jadi sebenarnya siapa lebih bagus sebenarnya sekarang? Persoalan sekarang ialah siapa yang lebih bagus, Zahid atau Un Hafiz? Patutkah dengan kemenangan besar begini, ini mencerminkan bahawa Un Hafiz memang sangat-sangat mempunyai kuasa yang besar di dalam UMNO. Jadi patutkah Un Hafiz ambil alih lah UMNO, pecat saja Zahid, gulingkan saja Zahid, tukar saja Zahid dengan Un Hafiz? Patutkah begitu? Andai patut, anda boleh komen. Kalau tidak patut pun boleh komen. Apa sebenarnya yang sedang berlaku? Dan apa yang sepatutnya berlaku kepada UMNO? Sebab kalau ini berterusan, ini satu yang sangat bagus untuk UMNO. Untuk terus dapat mengekalkan momentum begini, sangat bagus bagi UMNO. Tapi kalau kita lihat sekarang ini, UMNO seolah-olah ada puak-puak lah, berpuak-puak. Jadi bagi saya, kalau dikatakan bahawa si Un Hafiz dia lebih layak untuk mengemudi UMNO sekarang ini, ada juga kebenarannya ya tuan-tuan dan puan-puan.
ada kebenarannya juga. Karena dengan adanya 40 kerusi, 47 kerusi kalau tidak silap. Oke, kita kata saja 45 kerusi lah. Maksudnya ada 45 kerusi UMNO semua menyokong kepimpinan Hafiz. Dan bayangkan itu boleh mencerminkan betapa perlunya pemimpin macam Hafiz di dalam UMNO. Betapa perlunya pemimpin macam Hafiz di dalam UMNO. Manakala Zahid Hamidi pula, ramai orang duk kata dia ini sekarang sudah jadi talam bermuka-muka. Sekejap macam penyokong UMNO, sekejap macam jadi orang suruhan Datuk Seri Anwar, macam begitulah andaian-andaian dia. Saya sekarang di Hilton Garden Inn. Memang cantik lah tempatnya. Jadi ada juga logik kalau kita kata Zahid Hamidi mengambil alih, Zahid Hamidi ditukarkan dengan Hafiz. Ya, ada juga logik dia. Dan bagi saya itu satu perkara yang tidak mustahil boleh berlaku, dan itu satu perkara yang sangat-sangat relevan boleh berlaku. Kita tahu sekarang ini apapun boleh berlaku di dalam politik. Jadi tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, saya tinggalkan tuan-tuan dan puan dengan persoalan itu. Sila tinggalkan komen apa pendapat tuan-tuan dan puan terhadap persoalan saya itu. Kita jumpa lagi, bye bye. Salam sejahtera, selamat pagi tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian. Saya ingin mengucapkan tahniah kepada Barisan Nasional yang sudah menang di dalam PRN Negeri Johor. Menang besar bergaya. Sungguh amat memalukan Pakatan Harapan yang kalah teruk. Oke, so apa yang saya mau katakan pada sekarang ini? Sebelum itu saya berada di Hilton Garden Inn. Tempat ini macam di Bali, geng, macam di Bali. Oke, so selalunya bila kalah saja pilihan raya, mesti adalah yang memaksa untuk letak jawatan lah, itulah, mesti ada yang cakap lah, Datuk Seri Anwar Ibrahim perlu letak jawatan lah kerana tidak dapat membantu untuk menang lah, begitu. Pasti ada selepas ini yang tiba-tiba muncul mempersoalkan pula adakah Pakatan Harapan ini masih lagi relevan kerana kekalahan yang teruk begini sehingga ianya patut untuk dibubar lah, macam-macam lah, begitulah macam-macam. Tapi bagi saya, kalaupun kekalahan ini di Johor berlaku, Pakatan Harapan tidak perlu dibubar pertama. Sebab kalau Pakatan Harapan dibubar, tidak ada lagi lah pembangkang yang kuat di Johor kan. Lagipun sangat perlu juga untuk pembangkang. Jangan sampai macam ada satu negeri itu tidak ada pembangkang, susah juga kalau tidak ada pembangkang. Kedua, tuan-tuan dan puan, kekalahan di Johor tidak menunjukkan keadaan sebenar di dalam Pakatan Harapan. Sebab yang kita tahu memang di Johor itu adalah tempat bermulanya lahirnya UMNO. Jadi itu tempat memang sokol kubu kuat lah, kubu kuat. Apapun macam mana pun guring, macam mana pun alasan, apapun alasan, satu perkara yang kena terima ialah Pakatan Harapan memang betul-betul kalah teruk. Tanpa dijangka sampai begini teruk Pakatan Harapan kalah. Tanpa dijangka sampai begini Pakatan Harapan kalah. Jadi kerana itu Pakatan Harapan perlu untuk memikirkan semula apa yang sebab kenapa mereka kalah teruk. Sedangkan ramai juga yang menganggap bakal ada kejutan. Tapi nampaknya tidak ada kejutan langsung dan
kejutan yang paling kejutan ialah mereka kalah teruk. Jadi bagi saya Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak perlu letak jawatan. Kerana dia masih lagi berada dengan Perdana Menteri sebagai Perdana Menteri, dan dia masih lagi ketua untuk masih lagi perlu. Tinggalkan pendapat anda, adakah Datuk Seri Anwar Ibrahim perlu untuk letak jawatan? Adakah anda setuju atau tidak? Adakah anda, apa komen anda? Mungkin ada komen yang lain, sila tinggalkan komen anda. Oke, so apa sajalah komen saja. Bye.